Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya dalam kelas PDPR Bahasa Melayu Tahun 5. Tema yang keempat, perpaduan. Unit 11, meraihkan penyatuan. Tajuk yang ingin kita pelajari pada hari ini, kalah menang, adat bertanding. Dalam standard pembelajaran 1.1.1. Dari segi standard kandungan 1.1 ini, kita akan mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Dari segi standard pembelajaran 1.1.1, kita akan mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Dari segi objektif, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mendengar, mengecam dan menyebut dua maklumat semula dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat mendengar, mengecam dan menyebut satu daripada dua maklumat semula dengan betul secara individu. Mari kita belajar kemahiran mendengar dan bertutur. Murid-murid sudah bersedia? Kalau sudah bersedia, kamu boleh buka buku teks muka surat 81. Dengan tajuk kita pada hari ini, kalah menang, adat bertanding. Baiklah murid-murid, ini ialah paparan yang terdapat di dalam buku teks kamu. Kita perlu membaca dan memahami maklumat yang terdapat di dalam dialog ini. Kita baca bersama-sama. Situasi 1. Kalah menang, adat bertanding. Farisha dan Rubini, pemain bola jaring SK Seri Makmur, sedang mengikuti teli sidang rasmi daripada Puan Suria, jurulatih bola jaring negeri. Sebagai pemain yang hebat, kita patut bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi. Jangan bersengketa semasa bermain dan usah sesekali memandang rendah terhadap lawan kita. Raihkan kepelbagaian kaum dalam pasukan dengan bersatu padu. Sebelum dan selepas pertandingan, bersalam dengan pasukan lawan dan pengadil. Ucapkan sesuatu dengan wajah yang ceria dan manis. Jadi ini ialah penjumpaan antara Farisha dan Rubini dengan Puan Suria, iaitu jurulatih bola jaring negeri secara telesidang rasmi. Jadi dalam persidangan ini, jurulatihnya iaitu Puan Suria telah menasihati mereka dalam beberapa perkara. Yang pertamanya, dia bersai pada pemain supaya menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi. Tidak bergaduh ketika bermain dan jangan sesekali memandang rendah pada pasukan lawan. Kita perlu raihkan kepelbagai kaum dalam pasukan dengan bersatu padu. Sebab itu dia juga telah menasihati supaya selepas pertandingan itu selesai diadakan, mereka perlu bersalaman dengan pihak lawan dan pengadil dan ucapkanlah sesuatu yang baik. Itu pesanan yang telah diberikan oleh Puan Suria kepada Farisha dan Rubini. Apakah respon Rubini ni? Terima kasih Puan, kami. Mari kita lihat responnya. Terima kasih Puan, kami akan bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi. Kami juga akan bersalam dengan pasukan lawan dan pengadil sebelum dan selepas pertandingan. Kat mana dia dapat ni? Respon ni, mana maklumat dapat? Tentulah daripada sini. Kita boleh ambil maklumat yang bersesuaian untuk kita jadikan sebagai respon untuk membalas sesuatu pertanyaan itu. Jelas murid-murid. Jadi Rubini telah menyatakan bahawa mereka akan bermain bersungguh-sungguh dan akan mengikut apa jua yang telah dikatakan oleh Puan Suria, iaitu bersalam dengan pihak lawan dan pengadil sebelum dan selepas pertandingan. Sebenarnya inilah yang perkara yang selalu kamu lakukan jika kamu selesai sesuatu pertandingan. Kita perlu menghormati antara satu sama lain dengan pihak lawan. Walaupun kita kalah ataupun menang, kita mesti sentiasa bersifat merendah diri. Kita teruskan dalam situasi yang kedua. Sebagai ketua pasukan, Farisha mengadakan pertemuan rasmi dengan semua ahli pasukan bola jaring. Mari kita lihat dialog Farisha. Salam sejahtera. Tadi kami telah mengadakan telesidang dengan Puan Suria, jurulatih bola jaring negeri. Banyak amanat yang disampaikan beliau. Rubini, minta sebutkan amanat itu semula. Farisha ni telah membuat perjumpaan rasmi dengan rakan-rakan yang lain untuk menyampaikan maklumat yang telah disampaikan oleh Puan Suria tadi. Dia telah meminta Rubini untuk berkongsi maklumat yang diperolehi. Baiklah Farisha, Puan Suria berpesan agar
Kita patut bermain dengan semangat kesukanan yang tinggi. Jangan bersekitar ketika bermain dan usah sesekali memandang rendah terhadap lawan kita. Raikan kepelbagaian kaum dalam pasukan dengan bersatu padu. Sebelum dan selepas pertandingan, kita mestilah bersalam dengan pasukan lawan dan pengadil. Ucapkanlah sesuatu dengan wajah yang ceria dan manis. Apa yang telah disampaikan oleh Puan Suria tadi telah disampaikan oleh Rubini semula kepada rakan-rakannya yang lain. Ya, pastikan bila kita menyampaikan satu maklumat itu tidak berlaku keciciran maklumat supaya apa yang kita perolehi daripada orang yang sepatutnya disampaikan dalam kumpulan. Okey ya. Inilah semangat kesukanan yang perlu kita tunjukkan dalam satu-satu pasukan. Mana ketua memainkan peranan yang amat penting. Okey, jelas murid-murid macam mana kita nak dapatkan maklumat ataupun membalas respon daripada sesuatu dialog. Okey, kalau jelas kita teruskan dalam aktiviti seterusnya. Okey, aktiviti yang seterusnya kamu perlu menjawab soalan pemahaman berdasarkan dialog yang dipelajari. Okey, jadi cikgu telah sediakan 5 soalan sahaja. Ya, amat mudah, 5 soalan sahaja berkaitan dengan topik yang kita belajar pada hari ini. Kemudian kamu perlu menjawabnya. Okey, baiklah murid-murid, ini ialah permainan interaktif wood wall. Cikgu sudah sediakan di bahagian description, kamu boleh klik. Ya, kalau klik permainan ini dan kamu jawab soalan yang diberikan. Seandainya murid-murid cikgu, khususnya murid-murid cikgu yang tidak mempunyai data, kamu boleh menjawab soalan ini. Ya, sebab cikgu telah sediakan di dalam modul. Jadi, kamu boleh jawab dan tampal di dalam buku yang ditetapkan. Okey, jelas? Okey, ya. Sekiranya jelas, cikgu ingin kongsikan nilai di dalam topik kita pada hari ini, iaitu usaha tangga kejayaan. Ya. Kalau kita dipilih sebagai wakil sekolah untuk menyertai sesuatu pertandingan, sama ada dalam kumpulan ataupun solo, kita mesti berusaha untuk mendapatkan kejayaan. Ya. Kita perlu mengharumkan nama sekolah supaya sekolah kita dikenali oleh sekolah-sekolah yang lain. Jadi perlunya ada usaha. Kalau kita nak menang, kita mesti berusaha. Sama juga dengan belajar. Jika kamu ingin jadi murid yang berjaya, jangan jadikan alasan. Ya, jangan jadikan apa jua alasan. Tambah-tambah sekarang kita belajar secara dalam talian. Kamu perlu berubah. Kita mesti menongkak arus. Ya, sistem pendidikan kita setakat ini berfungsi dengan cara ini, jadi kita teruskan dan insya-Allah kamu boleh jadi murid yang berjaya, ya, walaupun belajar dalam talian. Yang penting usaha itu perlu. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja perkongsian cikgu tentang tajuk kita pada hari ini. Ingat pesanan cikgu, anda belajar, anda hebat. Kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum.